Peningkatan kadar inflasi merupakan satu masalah global ataupun fenomena ekonomi yang sering dihadapi dan dialami oleh kebanyakan negara di seluruh dunia akibat daripada gangguan rantaian bekalan dan juga kos tenaga yang sering meningkat secara mendadak. Fenomena ekonomi ini sering menjadi perbincangan dan merupakan topik-topik yang diberikan perhatian oleh penduduk dunia, terutama dalam kalangan masyarakat Malaysia. Menurut kepada Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM), kadar inflasi pada Mac tahun 2024 telah mencatat sebanyak 1.8% dengan mata indeks harga pengguna 132.2 berbanding dengan 129.9 pada bulan yang sebelumnya. Apa itu kadar inflasi? Inflasi dalam konteks ekonomi merujuk kepada peningkatan harga barangan atau perkhidmatan secara berterusan dari semasa ke semasa. Ia menunjukkan kepada penurunan daya beli ringgit Malaysia hal ini kerana untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan, pembeli haruslah meningkatkan jumlah wang yang lebih banyak disebabkan oleh harga barang atau perkhidmatan yang meningkat. Inflasi biasanya boleh diukur dengan menggunakan indeks harga pengguna IHP yang merupakan indeks yang boleh mengesankan perubahan tingkat harga barangan atau perkhidmatan sesuatu tahun berbandingan dengan tahun asas. Dengan adanya IHP, kadar inflasi boleh diukur dengan mengira peratusan perubahan harga dari setahun ke setahun. Hubungan antara indeks harga pengguna dengan kadar inflasi adalah secara positif, iaitu jika indeks harga pengguna pada sesuatu tahun adalah lebih tinggi daripada tahun yang sebelumnya, ia menunjukkan kadar inflasi juga lebih tinggi berbandingkan dengan tahun sebelumnya. Nama saya Chulukin dan nomor metrik saya 2999081 dan saya akan bentang kesan inflasi. Inflasi akan menjejaskan harga barang, tabungan, pendapatan, pengangguran, ekspor dan kadar faedah. Antaranya ialah kesan terhadap harga barang. Inflasi berlaku apabila tingkat harga umum meningkat secara berterusan, kos sara hidup meningkat menyebabkan masyarakat kurang mampu untuk membeli barang dan perkhidmatan kerana harga barang yang semakin meningkat. Seterusnya, darah kebajikan masyarakat akan terjejas. Selain itu, kesan terhadap tabungan. Harga barang yang meningkat menyebabkan pembelajaran penggunaan individu meningkat dan akibatnya tabungan akan berkurangan. Masyarakat terpaksa menggunakan simpanan untuk menampung kos sara hidup yang semakin meningkat. Inflasi menyebabkan nilai wang yang dipegang oleh isi rumah semakin merosot. Seterusnya, kesan terhadap pendapatan. Inflasi menyebabkan pendapatan benar masyarakat menurun dengan andaian pendapatan tunai tidak berubah. Pendapatan benar ialah jumlah barang yang mampu dibeli oleh isi rumah dengan pendapatan tunai yang diterima. Tingkat harga barang dan perkhidmatan yang semakin meningkat akan mengurangkan kuasa beli pengguna, iaitu barangan yang boleh dibeli dengan sejumlah wang yang sama semakin berkurangan. Kos sara hidup yang meningkat menyebabkan taraf hidup masyarakat menurun kerana pengguna tidak mampu membeli barang yang ini untuk memenuhi keperluan atau kehendak. Kesan terhadap pengangguran. Inflasi yang sederhana membawa kesan positif kepada kadar pengangguran. Kenaikan harga barang di pasaran akibat inflasi tarikan permintaan mengalahkan firma untuk menambahkan pengeluaran untuk memenuhi lebihan permintaan di pasaran. Firma akan meningkatkan penggunaan guna tenaga untuk menambahkan tingkat pengeluaran. Hal ini menyebabkan peluang pekerjaan dalam negara akan bertambah dan kadar pengangguran akan menurun dengan inflasi sederhana. Bukan ini sahaja, kesan terhadap ekspor. Apabila inflasi tolakan kos berlaku, harga barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh firma tempatan akan meningkat kerana kos pengeluaran yang tinggi.
Harga barang tersebut akan menjadi mahal apabila diekspor ke luar negara berbanding dengan barang yang dikeluarkan oleh negara lain. Inflasi menyebabkan barang ekspor ini kehilangan daya saing di pasaran antarabangsa atau nilai ekspor berkurang. Kesannya, permintaan barangan, keluaran tempatan perkurangan dalam pasaran antarabangsa dan pendapatan negara daripada sektor ekspor merosot. Akhir sekali, kesan terhadap kadar faedah. Inflasi berlaku apabila terlalu banyak wang mengejar barang yang sedikit dalam pasaran. Sebagai langkah untuk mengawal bekalan wang dan ekonomi, Bank Pusat akan mengarahkan institusi kewangan untuk meningkatkan kadar faedah yang akan menyebabkan kos pinjaman yang beban hutang peminjam meningkat. Masyarakat akan mengurangkan pinjaman yang dibuat dan kesannya penawaran wang dalam ekonomi akan berkurangan. Ini sahaja daripada saya. Terdapat sebanyak 3 jenis inflasi dalam negara kita, yaitu inflasi tarikan permintaan, inflasi tolakan kos, dan inflasi diimpor. Inflasi tarikan permintaan merupakan satu proses kenaikan tingkat harga umum akibat kenaikan AD, iaitu permintaan agregat pada tingkat guna tenaga penuh. Apabila AD meningkat, garis AD akan beralih ke kanan lalu menghasilkan titik keseimbangan yang baru. Berdasarkan titik keseimbangan yang baru, pendapatan benar akan berkembang dan harga umum akan meningkat. Hal ini menyebabkan inflasi tarikan permintaan berlaku. Selain itu, inflasi tolakan kos merupakan satu proses kenaikan tingkat harga umum akibat kenaikan kos faktor pengeluaran. Apabila kos faktor pengeluaran meningkat, garis AS yaitu penawaran agregat akan beralih ke kiri lalu menghasilkan titik keseimbangan yang baru. Berdasarkan titik keseimbangan yang baru, pendapatan benar akan berkurang dan harga umum akan meningkat. Hal ini menyebabkan inflasi tolakan kos berlaku. Inflasi diimpor merupakan satu proses kenaikan tingkat harga umum akibat kenaikan harga bahan mentah yang diimpor. Apabila harga bahan mentah yang diimpor meningkat, garis AS akan beralih ke kiri lalu menghasilkan titik keseimbangan yang baru. Berdasarkan titik keseimbangan yang baru ini, pendapatan benar akan berkurang dan harga umum akan meningkat. Hal ini menyebabkan inflasi diimpor berlaku. Seterusnya, faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi tarikan permintaan adalah pertambahan perbelanjaan agregat, yaitu pertambahan perbelanjaan pengguna, pelaburan, perbelanjaan kerajaan, ekspor dan ekspor bersih. Apabila perbelanjaan agregat yaitu AE meningkat, maksudnya permintaan agregat yaitu AD juga akan meningkat. Oleh itu, pertambahan apa-apa elemen dalam AE akan menyebabkan pertambahan AD. Lalu harga umum akan meningkat dan inflasi tarikan permintaan berlaku. Selain itu, pertambahan bekalan wang juga akan menyebabkan peningkatan AD. Apabila kadar bunga jatuh, pelaburan akan naik. AD atau AE akan naik juga. Lalu harga umum meningkat dan inflasi tolakan kos berlaku. Baiklah, yang seterusnya ialah inflasi tolakan kos. Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi tolakan kos adalah kenaikan kos bahan mentah seperti upah. Hal ini dikatakan demikian kerana kos pengeluaran meningkat, maka pengeluaran akan berkurang, lalu harga umum meningkat dan inflasi tolakan kos berlaku.
Selain itu, inflasi tolakan kos mungkin berlaku disebabkan cukai tidak langsung. Peningkatan cukai ke atas perniagaan seperti cukai jualan atau duty import boleh dipindahkan kepada pengguna melalui harga yang lebih tinggi. Selain daripada itu, kenaikan gaji minimum. Walaupun ia bermanfaat bagi pekerja, kenaikan gaji minimum boleh menyebabkan perniagaan menaikkan harga untuk menampung kos tenaga kerja yang meningkat. Seterusnya ialah inflasi diimport. Inflasi diimport mungkin berlaku disebabkan oleh nilai mata wang susun nilai. Jika mata wang sesebuah negara lemah berbanding mata wang asing, ia menjadi lebih mahal untuk mengimport barang atau perkhidmatan, menyebabkan kenaikan harga untuk pengguna. Yang kedua, inflasi di negara pengekspor. Jika inflasi meningkat di negara-negara yang mengekspor barangan ke sesebuah negara, barangan yang diimport tersebut akan menjadi lebih mahal di negara pengimport. Yang ketiga, halangan perdagangan. Halangan perdagangan seperti tarif dan kuota boleh membuat import lebih mahal, menyumbang kepada inflasi diimport. Dan yang keempat ialah peristiwa global. Peristiwa global seperti perang atau bencana alam boleh mengganggu rantaian bekalan dan meningkatkan kos barangan yang diimport. Salam sejahtera. Nama saya Bung Wela, nombor matriks 298969. Seterusnya ialah langkah mengawal inflasi. Dapat dua langkah untuk mengawal inflasi tarikan permintaan. Yang pertama ialah dasar fiskal menunjuk. Kadar cukai dinaikkan supaya pendapatan boleh diguna menurun, menyebabkan kuasa beli dan permintaan pengguna akan menurun dan pembelanjaran agregat juga akan menurun. Permintaan agregat yang menurun akan memperlahankan pertumbuhan ekonomi dan mengurangkan kuasa beli pengguna. Hal ini akan menyebabkan tingkah harga umum di pasaran menurun dan kadar inflasi juga akan menurun. Yang kedua ialah dasar kewangan menguncup. Apabila penawaran wang dalam ekonomi berkurang, aktiviti pelaburan dalam ekonomi juga akan berkurang, menyebabkan aktiviti pengeluaran barang dan perkhidmatan akan turut berkurang. Hal ini akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi perlahan dan juga akan menyebabkan firma terpaksa mengurangkan bilangan pekerja. Apabila firma mengurangkan pekerja, pendapatan pengguna akan menurun dan menyebabkan kuasa beli pengguna menurun dan perkhidmatan agregat dalam pasaran juga menurun. Dengan ini, tingkah harga umum akan turun dan inflasi dapat diatasi. Selain itu, terdapat 4 langkah untuk mengawal inflasi tolakan kos. Yang pertama ialah dasar sebelah penawaran, dan kedua ialah kawalan terhad kesatuan sekerja, ketiga ialah peningkatan kualiti faktor pengeluaran, dan keempat ialah dasar harga maksimum terhadap bahan mentah dan bahan api. Bagi mengawal inflasi diimport, terdapat 2 langkah iaitu kawalan langsung dan kempen penghentian import. Sekian, terima kasih.